Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana yang kita janjikan, Alhamdulillah kita dapat bertemu pada siri yang pertama dalam kumpulan cemerlang matematik tambahan. Dan seperti yang saya sebut dalam grup, kita tidak melihat tajuk lagi sebelum kita kuasai apa yang saya namakan sebagai dunia mathematics. Jadi untuk siri yang pertama ini, kita akan meneroka fasa 1 dalam dunia matematik. Dan saya dah bagi tahu dalam fasa 1 kita mengenali apa yang terkandung dalam soalan yang kita hadapi. Dalam setiap soalan matematik tambahan atau matematik umumnya, kita akan bertemu dengan 4 perkara yang saya panggil sebagai kad pengenalan, kemudian jasad, wajah, dan satu lagi ialah sifat kepada wajah atau jasad yang kita temui. Di akhir pada sesi ini, saya mengharapkan semua anda yang mengikuti video ini dapat mengenali dan memahami apa maksud kad pengenalan, apa maksud jasad, apa maksud wajah, dan apa maksud sifat. Kad pengenalan terbahagi dua. Satu kad pengenalan bahasa Melayu dan satu lagi kad pengenalan matematik. Jasad terbahagi dua. Satu ialah jasad yang diberi oleh soalan. Tapi kita kena ingat bahawa ada jasad yang kita kena cari daripada jasad yang diberi. Itu yang bagi setengah pelajar menjadikan matematik tambahan sukar, kerana tidak ada kemahiran mencari jasad yang kita kena cari, yang saya istilahkan sebagai jasad terbitan. Okey, saya ada masa lebih kurang setengah jam, insya-Allah sama-sama dapat tumpukan perhatian. Simple, fasa 1 ni simple kerana dia terkena dengan diri kita sendiri. Kita ada jasad, kita ada kad pengenalan, dan juga kita ada wajah, dan kita ada sifat. Kemudian barulah kita masuk pada fasa yang kedua, insya-Allah dalam video yang berikutnya. Jadi untuk menggambarkan apa yang kita nak kuasai pada petang ini, kita cuba melihat kepada beberapa soalan, dan saya jangkakan sebahagian daripada anda atau semualah ada koleksi soalan yang saya dah bagi tahu khusus untuk kita sesi pada kali ini. Okey. Jadi tajuknya adalah kenali kad pengenalan, jasad, wajah, dan sifat dalam setiap soalan yang kita jumpai. Kita pergi pada soalan yang pertama. Soalan pertama ni semua dah tahu dah sebenarnya, kita belajar di menengah rendah lagi. Peringkat menengah rendah. Soalan yang pertama dia kata diberi jejari sebuah bulatan ialah 5 cm. Tak ada soalan kat situ kerana fokus saya hanyalah sekadar daripada penyataan yang ada itu, apakah kad pengenalan dan jasad yang ada di situ. Jasad ni bagi satu-satu soalan adalah nombor. Sebagai pengecaman am, nombor adalah jasad. Selain daripada itu, formula atau kita panggil sebagai rumus juga adalah jasad. Jadi dalam soalan yang pertama, saya bulatkan jasad yang pertama kita jumpa iaitu 5. So 5 adalah jasad. Dan ingat, setiap jasad wajib ada kad pengenalan. Okey, kad pengenalan yang diberi oleh penyataan yang pertama itu, baris yang pertama ialah kad pengenalan yang disebut sebagai jejari. Saya 4 segi kan, saya kotakkan jejari. Dan sebagai kemencaman, next time, lain kali bila kita bulatkan, kita refer kepada jasad dan kotak kepada kad pengenalan. Jadi jejari adalah kad pengenalan yang saya rasa semua akan maklum. Jejari adalah kad pengenalan bahasa Melayu. Jejari adalah kad pengenalan bahasa Melayu. Saya kotakkan jejari kerana dia ialah kad pengenalan semata-mata. Dan 5 adalah jasad. Simple sangat-sangat. Rasa semua yang mengikuti video ini pada hari ini akan dapat idea apa yang kita maksudkan. Okey.
Seperti yang saya kata, kad pengenalan ada dua. Satu, kad pengenalan bahasa Melayu. Jejari ada kad pengenalan bahasa Melayu. Tetapi kita maklum ada kad pengenalan matematik yang merujuk kepada jejari. Kebanyakan buku menggunakan J ataupun R sebagai kad pengenalan untuk jejari. Maka saya juga boleh tulis 5 sama dengan J, ataupun saya guna di sini ialah R. Jadi komplit, lengkaplah penyataan yang kita nak tengok pada hari ini, iaitu 5 sebagai jasad dan R hanya sebagai kad pengenalan. Saya rasa jelas. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Baik, soalan yang kedua diberi fx sama dengan 4x tambah 3 dan gx sama dengan x tambah 5. Ini ialah soalan dalam tajuk pertama, sama ada KBSM atau KSSM jumpa tingkatan 4 matematik tambahan, ialah tajuk fungsi. Jadi di manakah jasad dan kad pengenalan yang ada dalam soalan ini? Ada dua jasad. Pertama ialah 4x tambah 3. Saya bulatkan. Dan kad pengenalannya adalah fx. Satu lagi, of course, x tambah 5. Dan kad pengenalannya adalah gx. Ada dua kad pengenalan dan dua jasad bagi tiap-tiap satu kad pengenalan itu. Okey, soalan A, cari GFX. So soalan A, bila soalan kata cari GFX, membawa maksud dia kita akan cari apakah jasad milik GFX. Kerana kad pengenalan GFX. GFX hanya kad pengenalan. Jika kad pengenalan ini kita hashtag sebagai jawapan, tengok saya hashtag sebagai jawapan, mestilah tak ada markah. Kerana yang kita persembahkan ialah kad pengenalan. Dan ingat, setiap kad pengenalan mesti ada jasad. Bagaimana kita nak mencari GFX, kita tak sentuh pada video yang pertama ini. Kerana fokus kita seperti yang saya sebut hanyalah untuk mengenali jasad dan kad pengenalan sahaja bagi video yang pertama ini. Tapi saya maklum, saya rasa semua yang mengikuti video ini dapat mencari GFX, kerana soalan ini ialah hanya soalan K1. Ingat, bila saya sebut K1, membawa maksud bukan kertas satu, tetapi soalan ini adalah soalan basic. Saya panggil sebagai patut lama dah kita boleh menjawab soalan yang ini. Jika ada lagi antara anda yang masih belum dapat menjawab, mencari jasad milik GFX, memang anda ketinggalan kereta api. Okey, so jelas dalam soalan yang kedua, kita mempunyai dua jasad dengan dua kad pengenalan. Okey, kita sambung dengan soalan yang ketiga. Baik, soalan ketiga ialah soalan daripada tajuk yang saya rasa semua kita sudah maklum, iaitu tajuk kuadratik. Tajuk kuadratik special. Tajuk kuadratik adalah tajuk yang kedua dalam senarai tajuk matematik tambahan, dan saya personally saya nak bagi salute lah kepada penggubar kurikulum Kementerian Pendidikan kerana memperuntukkan dua tajuk yang pertama dan kedua, tajuk yang amat penting dalam dunia matematik. Sebenarnya tajuk yang pertama dan kedua ini adalah tajuk untuk anda semua master ataupun menguasai dunia matematik. Tahniah kepada penggubar kurikulum kerana menyediakan tajuk yang cukup penting ini. Okey, yang ketiga. Jika saya minta sesiapa pun rasanya dapat memberikan apakah jasad dan kad pengenalan yang ada dalam pernyataan bagi soalan yang ketiga itu. Betul, kad pengenalan ialah Y dan jasad adalah X kuasa 2 tolak 6X tambah 8. Okey. Sebelum ini kalau kita perhati dalam soalan satu dan soalan kedua, saya tak sebut pun wajah. Tetapi sekarang tiba masa kita melihat wajah kepada jasad X kuasa 2 tolak 6X tambah 8. Jika ada antara anda yang masih belum menguasai lagi graf ataupun wajah bagi kuadratik itu adalah graf.
Sebelum tu kalau saya terlupa, saya nak ingatkan balik di sini. Y ialah kad pengenalan matematik dan kad pengenalan bahasa Melayu yang kita boleh rujuk kepada X kuasa 2 tolak 6 X tambah 8 adalah kuadratik. So, saya sebut kuadratik, saya refer kepada kad pengenalan bahasa Melayu. Manakala Y ialah kad pengenalan matematik. Masukkan dalam minda anda. Fokus untuk video yang pertama ini iaitu ingat kad pengenalan ada dua. Satu matematik, satu lagi bahasa Melayu. Baik, wajah bagi X kuasa 2 tambah 6 X tolak 6 X tambah 8 ialah satu lengkungan. Dan lengkungan ini bentuknya senyum kerana nilai nombor di sebelah X kuasa 2. Nombor di sebelah X kuasa 2. Saya tanda tu nombor di sebelah X kuasa 2 ialah nombor positif, iaitu positif 1, maka bentuknya bentuk senyum. Dan kita ada satu nombor lagi, satu jasad lagi. Jasad 8. Okey, jasad 8 ini ada nama dia. Jasad 8 ini bahasa Melayu kata pintasan Y. Saya tulis sikit walaupun sempit ni. Pintasan Y. Dan matematik, kad pengenalan matematik 8 ialah C. So, ingat ada dua kad pengenalan, satu bahasa Melayu, satu lagi matematik. C ialah kad pengenalan kepada 8, kad pengenalan matematik, dan kad pengenalan bahasa Melayu kata 8 adalah pintasan Y. Sebenarnya daripada kad pengenalan bahasa Melayu lah membolehkan kita tahu di mana dia punya wajah. Ingat saya sebut 8 jasad. Kad pengenalan pintasan Y atau C, dan setiap jasad wajib ada wajah. So, di mana wajah bagi 8? Oleh kerana 8 ialah pintasan Y, maka 8 berada di atas paksi Y. Saya tulis sebagai 8. Di sinilah yang kita panggil sebagai pintasan Y, dan wajah bagi kuadratik itu ialah wajah yang senyum. Jadi lengkap sekarang ni apa yang saya maksudkan. Rasanya semua anda dah tahu, dah master bahawa ada kad pengenalan, ada jasad, ada wajah. Okey, setakat itu saja saya rasa. Walaupun ada banyak lagi yang saya nak ceritakan berhubungan kuadratik, saya nak highlight sedikit apa yang saya tulis di bawah. Kalau anda lihat di bawah, saya tulis sebagai ada jasad dalam jasad. Yang ini kena perhati betul-betul. Okey, seperti saya. Kalau saya ni, ini jasad saya. Saya lukis kartun. Okey, ini jasad saya. Dalam jasad saya ini ada jasad yang lain. Ini kepala saya, ini tangan saya, ini kaki saya. Nampak? Maknanya dalam jasad ada jasad. Dalam minda anda pastikan kuasai konsep dalam jasad ada jasad. Jadi dalam jasad X kuasa 2 tolak 6X tambah 8, ada banyak jasad yang kita boleh cari daripada situ. Saya tak nak sebut semua, saya nak highlight bahawa dalam jasad ada jasad. Dalam jasad ini, jasad kuadratik ini, ada 3 jasad yang kita boleh cari. Yang pertama ialah nombor yang berada sebelah X kuasa 2, iaitu nombor 1. Ini jasad. Satu lagi jasad negatif 6. Satu lagi jasad ialah 8. Dan tadi kita sebut 8 dipanggil dengan nama pintasan Y. Setiap jasad ada kad pengenalan. Jangan lupa itu, jangan lupa. Setiap jasad wajib ada kad pengenalan. Maka nombor 1 ini ialah jasad yang kad pengenalannya sudah ditetapkan di seluruh dunia, iaitu A. Maknanya apabila anda ingin mencari jasad bagi A, carilah di sebelah X kuasa 2. Dan negatif 6 jasadnya, kad pengenalannya, negatif 6 jasad, kad pengenalannya adalah B. Dan 8, seperti saya dah sebut tadi, kad pengenalannya adalah C. Cuma kalau kita perhati, 8 sajalah yang ada kad pengenalan bahasa Melayu. 1 dan negatif 6 tak ada kad pengenalan bahasa Melayu. Okey, jelas.
Jika anda mempunyai apa-apa komen dan rasa tidak jelas, bolehlah bagi komen dalam bahagian komen di YouTube. Okey, masa ada lagi selama 10 minit. Saya ingat saya nak pergi kepada yang keempat. Kita pergi pada soalan yang keempat. Ingat, pada hari ini kita tidak pergi lebih jauh daripada itu. Kita tidak masuk dalam fasa 2. Saya ulang balik. Fasa yang pertama baru hari ini, iaitu kad pengenalan jasad, wajah dan sifat. By the way lah, saya nak highlight sikit sifat. Sifat ni memang semua maksud bagi kuadratik. Wajah kuadratik ni yang kita lukiskan kat sini, sifatnya adalah senyum. So senyum sebenarnya adalah sifat bagi kuadratik itu, dan bentuk lengkungnya tu menggambarkan sifat. Maknanya kuadratik dia punya wajah dia bukan garis lurus. Wajahnya bentuk melengkung yang bersimetri. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat ini saya nak sebenarnya PPP saya tak nak highlight lagi, jadi saya nak potong PPP, iaitu jasad iaitu sembunyi, biar dahulu kita masuk pada fasa 2 barulah kita jumpa dengan PPP. Apa yang saya nak highlight di sini ialah dalam soalan yang keempat, macam biasa, pastikan anda dapat mengetahui jasad yang ada dalam soalan itu. Setakat itu sajalah. Jadi saya highlight sekarang ini, ada 2 jasad sebenarnya di sini. Satu ialah yang ini, dan yang ini jasad, dan nama bahasa Melayunya ialah kuadratik. Dan kosong bukan kad pengenalan. Ingat saya dah sebut tadi, nombor adalah jasad. Maknanya sekarang, sebelah kiri jasad, sebelah kanan jasad yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Sama dengan ini mempunyai nama yang cukup penting selepas daripada ini. Yang selepas daripada ini saya tidak buat lagi sama dengan. Tapi saya tak sebut sekarang ni. Tunggu sehingga kita masuk pada fasa yang kedua. Okey. Kemudian kalau kita tengok soalan ni, dia kata mempunyai 2 punca yang sama. So memanglah 2 ni kalau nak anggap sebagai jasad pun boleh, tapi tak ada makna juga sebenarnya. Saya boleh bagi kad pengenalan bahasa Melayu, saya buat 2 adalah bilangan punca. Bilangan punca. Betul, kerana soalan tu kata puncanya ada sebanyak 2, dan istimewa kerana bilangan punca yang sama. Yang sama ada sebanyak 2. Semaknanya 2 ini tidaklah membawa maksud yang perlu dalam soalan kita. Sebab tu soalan ni sebenarnya yang saya buat sebagai jasad tersembunyi. Bila kita baca 2 punca sama, itulah kita kena gali satu jasad yang tidak diberi dalam soalan itu. Apapun itu dah di luar daripada fokus kita untuk hari ini. Jadi cukup sekadar saya kata bagi soalan yang keempat, ada 2 jasad, iaitu HX kuasa 2 tolak 6X tambah 3 jasad, dan ada satu lagi jasad iaitu kosong yang dihubungkan dengan persamaan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima ini saya nak highlight konsep bahawa jasad ada banyak bentuk. Saya highlight sini. Jasad ada banyak bentuk. Ada banyak bentuk jasad. Sama seperti anda, banyak bentuk. Berdiri, duduk, baring, berjalan, berlari. Walaupun bentuk-bentuk itu berbeza, tetapi dia merujuk pada anda yang sama. Jadi bagi soalan nombor 5, kita ada satu jasad. Dan jasad itu adalah jasad X kuasa 2 tolak 7X tambah 10. Dan jasad ini kad pengenalannya ialah Y. Biasa kad pengenalan Y ataupun Fx. Itu 2 kad pengenalan yang biasa merujuk pada jasad dalam fungsi dan kuadratik. Okey.
Jasad ini, X kuasa 2 tolak 7 X tambah 10 ini memanglah nama dia kuadratik, tetapi nama khas dia ialah dia berada dalam bentuk am. Bentuk am. Maknanya ada bentuk selain lagi daripada bentuk am. Seperti kalau kita tengok soalan yang pertama, soalan 5A. Soalan 5A memerlukan kita tukar kepada bentuk faktoran. Ingat, saya tidak akan bagi tahu macam mana tukar pada bentuk pemfaktoran, walaupun sebenarnya hampir semua yang mengikuti video ini dapat menukar daripada bentuk am kepada bentuk pemfaktoran. Kerana fokus kita petang ini bukan kita nak belajar tajuk, kita nak kuasai dunia matematik. Jadi apa yang jelas dalam nombor 5 itu, saya nak highlight bahawa jasad ada banyak bentuk. Jadi bagi kuadratik ada 3 bentuk. Satu kita panggil bentuk am. Bentuk am ini adalah bentuk di mana daripadanya kita boleh sebut siapa A, siapa B, siapa C. Bentuk am menzahirkan A, B dan C. Jika saya minta anda bagi tahu berapa nilai A, rasanya semua dapat bagi tahu A bersamaan dengan 1 yang berada sebelah X kuasa 2. Berapa nilai B? B bersamaan dengan negatif 7 yang berada sebelah X. Dan berapa nilai C? C adalah 10, iaitu yang tiada X sebelah dia. Sebenarnya ada X, tapi itu panjang cerita lagi lah. Okey, kemudian soalan B kita perlu tukar kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Selepas pada ni cukup kalau anda buat PK2, kita harap semua yang ada dalam grup Telegram faham. Dia ialah penyempurnaan kuasa 2. Bukan perintah kawalan pergerakan yang kedua. Bukan. Dia ialah penyempurnaan kuasa 2. Tapi KSSM menggunakan istilah yang baru, iaitu vertex. Kita terima je lah penukaran nama kad pengenalan daripada penyempurnaan kuasa 2 kepada vertex. Bagaimana cara menukar? Bukan persoalan untuk kita selesaikan dalam video yang siri pertama ini, kerana saya fokus kepada jasad. Soalan nombor 5 saya nak highlight balik apa dia, iaitu ada banyak bentuk kepada setiap jasad. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang ke-6. Soalan ke-6 bagi pelajar tingkatan 4. Saya dah sebut, walaupun anda di tingkatan 4 dan masih lagi belum belajar janjang, tiada masalah, kerana fokus kita bukan kita nak belajar tajuk, kita nak belajar dunia matematik. Jadi saya baca soalan nombor 6. Ada dua jasad dalam soalan 6, iaitu 5 jasad dan 8 jasad. Setiap jasad 5 dan 8 wajib ada kad pengenalan. Kalau saya minta semua baca, saya tanya, siapa kad pengenalan matematik bahasa Melayu? Kad pengenalan bahasa Melayu kepada 5. Rasanya yang memahami bahasa Melayu dapat memberitahu dengan tanpa keraguan, kerana soalan tersebut diberi janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama 5. Maknanya 5 mestilah sebutan pertama. Dan sebutan pertama ini, saya ulang balik, ialah kad pengenalan bahasa Melayu. Dan 8 adalah Bezos punya, dan Bezos punya ini adalah kad pengenalan juga bahasa Melayu. Maka manakah kad pengenalan matematik bagi 5 dan 8? Yang belajar tajuk janjang, kad pengenalan matematik bagi sebutan pertama sudah ditetapkan, iaitu A. Dan kad pengenalan matematik bagi Bezos punya untuk janjang aritmetik telah ditetapkan kepada D. Maknanya anda belajar dua perkara sekarang, iaitu A ialah kad pengenalan bagi sebutan pertama dan D ialah kad pengenalan bagi sebutan yang bagi Bezos punya. Okey, soalan A. Cari sebutan ke-10. Sebutan ke-10 adalah kad pengenalan bahasa Melayu. Pasal sebutan ke-10 ialah satu jasad yang dipanggil dengan nama sebutan ke-10.
Okey, sebutan ke-10 ada kad pengenalan bahasa Melayu. Mesti ada kad pengenalan matematik. Dan yang dah belajar, anda akan nampak yang belum belajar tak ada masalah. Cuma pastikan bahawa yang kita fokus ialah kad pengenalan. Sebutan ke-10 kad pengenalan kata T10. Kenapa T? Saya dah sebut, hafal sahaja. Dalam matematik tambahan, pemikiran di luar kotak bukan untuk anda faham semuanya. Arithmetik bukan untuk dipahami. Ada beberapa perkara yang anda hafal saja. Cuma cukup sekadar keluarkan semasa diperlukan. Jadi sebutan ke-10 kad pengenalan matematik kata T10. Dan soalan B, hasil tambah sebutan 10 sebutan pertama juga kad pengenalan bahasa Melayu. Mana kita nak tambah, kita campur daripada sebutan pertama sampai sebutan ke-10. Dan kad pengenalan matematik adalah S10. So next time kita jumpa S10, kita tahu apakah makna S10. Makna bagi kad pengenalan matematik, kad pengenalan bahasa Melayu bagi tahu. S10 kad pengenalan matematik, kad pengenalan bahasa Melayu yang bagi tahu. S10 adalah hasil tambah 10 sebutan pertama. Dan jika kita cerdik sikit, ingat saya sebut perkataan cerdik sikit, saya rasa semua akan dapat membezakan apa beza antara T10 dan S10. Of course berbeza kerana kad pengenalan bahasa Melayu pun berbeza. Sebutan ke-10 ialah sebutan yang berada pada kedudukan yang ke-10. Dan S10 adalah jumlah daripada sebutan pertama sampai sebutan ke-10. Sejelas bagi soalan yang ke-6, jelas di segi kad pengenalan dan jasad. Jangan keluar lebih daripada itu lagi. Jangan naik ke atas lagi. Kita cuma nak cari kad pengenalan jasad saja. Okey, sesi terakhir untuk sesi ini, kita tengok soalan yang ke-7. Soalan ke-7 ialah soalan hukum linear dan soalan ni memang soalan yang cukup baru bagi kita nampak tak jumpa. Seperti yang saya sebut, kita bukan nak kepada tajuk, kita nak kuasai dunia matematik. Okey, soalan ini memberikan kita suatu wajah. Saya buat balik wajah ini. Inilah wajah. Dan setiap wajah saya sebut sentiasa ada jasad. Okey, untuk semua sekali sekarang saya nak tidak semua pelajar di luar sana bila tengok garis lurus, tengok wajah garis lurus, ingat kepada jasadnya. Jadi saya nak anda semua yang mengikuti video ini, apabila anda melihat garis lurus, jasadnya adalah MX tambah C. Garis lurus ada banyak kad pengenalan bahasa Melayu. Ada setengah kad pengenalan dipanggil sebagai persamaan tangen, persamaan normal. Apapun nama persamaan tangen atau normal, sifat, saya bercakap sifat kepada wajah ialah garis lurus. Jadi apabila kita tengok persamaan tangen, normal atau garis lurus, kena ingat jasadnya adalah MX tambah C. Dan kad pengenalan, ingat setiap jasad mesti ada kad pengenalan. Kad pengenalan ialah Y. Saya agak jelas, sejelas-jelasnya kat situ. Tetapi kita ada kelainan dalam soalan ini kerana paksi yang tegak ini bukan lagi paksi Y, dan paksi yang mendata bukan lagi paksi X. Paksi tegak ialah paksi X kuasa 2/2, sedangkan paksi mendata mengufuk adalah 1/X, bukan lagi paksi X. Maka secara CS, ingat bila saya sebut CS adalah cerdik sikit. Kad pengenalan Y ini perlu diganti, dan kad pengenalan X ini perlu diganti dengan kad pengenalan kepada garis tegak yang bukan lagi Y tetapi X kuasa 2/Y, dan garis mengufuk ini kad pengenalannya bukan lagi X tetapi 1/X. Maka saya menggunakan pemadam, saya potong Y, saya tukar dengan X kuasa 2/Y.
dan saya potong X, saya akan tukar dia dengan 1/X tambah C. So, complete, lengkap wajah yang kita ada sekarang ni. Ini wajah, ini jasadnya. Tetapi ingat saya sebut dalam jasad, tersilap saya nak bulatkan, menggambarkan di jasad. Okey, saya nak bulatkan. Tapi ingat saya sebut dalam jasad ada jasad. So kita ada dua jasad yang ada di sini sekarang ni. Jasad yang dalam jasad jasad yang saya bulatkan ini ada dua kad pengenalan yang juga merujuk pada jasad yang berbeza. Pertama ialah M, kad pengenalan, dan C adalah kad pengenalan. Dan M adalah kad pengenalan matematik. Kad pengenalan bahasa Melayu, semua tingkatan 5 mesti boleh bagi tahu. M adalah kecerunan. Dan C kita dah sebut tadi, kad pengenalan bahasa Melayu adalah pintasan Y. Okey. Bagi yang cerdik sikit, saya rasa dah dapat bagi tahulah siapa jasad milik C. Kerana wajah, kita tengok wajah. Tengok wajah saya buat ni. Ada satu nombor -5 dan nombor -5 berada di atas paksi Y. Wajah ini lalu paksi Y. Dan -5 kita faham dia adalah pintasan Y. Maka C ini sebenarnya adalah -5. Gantikan C dengan -5. Itu dah lebih lah. Kita hanya sekadar kenali kad pengenalan jasad. Kalau ganti -5 sudah masuk dalam fasa 2. Tunggu sehingga kita masuk video yang kedua nanti, insyaAllah. Cuma ada satu yang saya nak highlight. Cuba tengok, ada satu lagi jasad, iaitu 6 dengan 4. 6 dengan 4 ialah bahasa Melayu dipanggil dengan nama koordinat. Dan nampak seperti yang soalan tu bagi tahu, dia punya wajah. Okay, ingat hari ni kita belajar kad pengenalan jasad wajah. 6/4 adalah koordinat. Ini wajahnya. Wajahnya berada di atas garis lurus. Okey, kemudian 6 dengan 4 juga adalah jasad. 6 jasad dan 4 jasad. 6 jasad dan 4 jasad. Setiap jasad wajib ada kad pengenalan. Kalau saya tanya siapa kad pengenalan pada 6, siapa kad pengenalan pada 4, saya rasa ramai yang akan jawab kad pengenalan 6 adalah X, kad pengenalan 4 adalah Y. X dengan Y. Betul? Salah. Kenapa salah? Kerana zaman sudah berubah. Kad pengenalan bagi 6 bukan lagi X, tetapi kad pengenalannya adalah 1/X. Dan kad pengenalan bagi Y 4 bukan lagi Y, tetapi X kuasa 2/Y. Kerana paksi yang saya bulatkan sekarang ni bukan lagi paksi Y, tapi X kuasa 2/Y. So fokus kita dalam sesi pertama, sesi komplit, kita membetulkan, menguasai apa yang kita panggil sebagai dunia matematik. So cukup setakat itu. Jika ada apa persoalan, pertanyaan, dipersilakan post dalam Telegram dan kita sama-sama cuba selesaikan apa yang mungkin ada lagi antara kita yang masih rasa keraguan dalam dunia matematik fasa 1, kad pengenalan jasad, wajah dan sifat. Setakat itu, sekian, terima kasih.